Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini, cikgu akan membimbing kamu menjawab soalan tajuk tukar unit mililiter dan liter bagi muka surat 200. Jadi murid-murid boleh rujuk bahagian cuba ini. Kita akan sama-sama menjawab soalan 1 hingga 4. Untuk nombor 1, tukar liter kepada ml atau sebaliknya. Jadi untuk soalan ini 1 hingga I, kita akan menukar unit-unit yang berikut. Contohnya nombor 1 ni A, 0.3 liter. Jadi unit liter ini kita akan tukarkan kepada ml. Dan begitu juga sebaliknya untuk soalan seterusnya lah, B hingga I. Okey, kita buat dulu soalan A. Kita akan tukarkan 0.3 liter kepada ml. Jadi liter nak ke ml, okey. Okey, untuk unit liter ke ml, maksudnya unit besar ke kecil, kita akan seperti biasa kita akan darab, iaitu darab 1000. Okey, dia sama juga seperti kg ke G darab 1000, juga km ke M darab 1000. Jadi 0.35 ni kita akan darabkan dengan 1000. Okey. Jadi cara dia macam mana? Oleh kerana ini titik perpuluhan dan mendarab juga 1000, maka kita gunakan kaedah cepat dengan menggerakkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 3 kali. Jadi kita gerak 1, 2 dan 3. Maka titik perpuluhan sudah berada di ujung. Jadi jawapannya ialah apa? 350 ml. Okey, itu sahaja. Okey, seterusnya soalan B, 1.2 liter. So sama juga, A tadi liter, B juga liter. Jadi liter nak ditukarkan kepada ml. Jadi kita akan buat macam mana? Kita akan gerakkan titik perpuluhan ke kanan. So B 1.2, kita akan darab dulu. Darab 1000. Okey. Jadi seperti biasa, kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 3 kali. Jadi 1, 2, 3. Ada dua ruang kosong yang ada di sini, maka kita letak sifar. Jadi jawapannya ialah 1200 ml. Okey, seterusnya soalan ketiga atau soalan C. Okey, ini sukatannya 15 ml. Jadi ml nak ke L lah. Okey, jadi unit kecil nak ke besar. Unit kecil ke besar ataupun ml ke L, kita akan bahagi. Bahagi berapa? Okey, bahagi 1000. Okey, bermaksud kita tulis di soalan ni C 15 ml kita akan bahagikan 1000. Okey, kita boleh menggerakkan titik perpuluhan. Persoalannya sekarang 15 ini titik perpuluhan di mana? Jadi kalau 15 dia ialah nombor bulat, setiap nombor bulat titik perpuluhannya di belakang. Jadi kita letak titik perpuluhan dulu bagi kita nampak. Okey. Okey, jadi kita tulis sini, saya tulis sini 15 perpuluhan sifar. Okey. Jadi 15 perpuluhan sifar kita akan bahagikan
1000. Okay, kita dah ada titik berpulang, maka kita akan gerakkan ke kiri sebanyak 3 kali titik berpulang tu. Jadi kita gerak 1, 2 dan 3. Maka kat sini ada 2 ruang kosong yang tertinggal. Yang ada, jadi kita akan letak sifar. Jadi jawapannya apa? Sifar perpuluhan sifar 15 liter. Okey, itu tadi soalan C. Okay, kita sambung pula soalan D. Okay, seperti soalan C, ml nak ke L, iaitu 200 ml bersamaan berapa liter. So, sama juga kita akan buat soalan D, kita akan bahagikan dengan 1000. Jadi, kita tulis 200. Kita akan bahagi sini 1000. Okay, maksudnya 200 ini nombor bulat, maka kita jadikan dia nombor perpuluhan, iaitu 200 perpuluhan sifar. So, 200 perpuluhan sifar, maka kita akan bahagikan dengan 1000. Okay, cikgu salin balik supaya nak tunjukkan perbezaan antara nombor bulat dengan nombor perpuluhan. Dia sama juga, cuma ada titik je. Okay, so kita akan gerakkan titik perpuluhan ke kanan. Ke kiri. Sebab dia nak bahagi, so gerak 3 kali. 1, 2, 3. Ini titik perpuluhan sudah berubah. Jadi ada satu ruang kosong yang tertinggal situ. Kita akan letak sifar. Maka jawapannya ialah sifar perpuluhan 2 liter. Okey. Seterusnya yang terakhir. 1400 ml bersamaan berapa liter. Jadi seperti biasa, ml nak ke L kena bahagi 1000. Jadi kita tulis dulu ayat matematiknya, iaitu 1400 bahagi 1000. Jadi 1400 kita akan bahagi 1000. Okay, seperti biasa 1400 ini kita letak sebagai nombor perpuluhan. Titiknya akan berada di hujung. Maka kita tulis balik 14 sifar perpuluhan sifar. Kita akan bahagi 1000. Okay, bila bagi 1000, kita akan gerakkan titik perpuluhan ke kiri sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Maka kita dapat jawapannya, iaitu 1.4 liter. Okey, itu tadi penukaran unit antara liter dan juga ml atau sebaliknya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya berada dekat atas ni, iaitu kalau unit besar nak ke unit kecil, kita akan darabkan 1000 sama ada nombor perpuluhan atau nombor bulat. Kalau tengok sini, semua nombor perpuluhan. Jadi bila darab, kita akan gerak ke kanan sebanyak 3 kali. Sebab darab dengan 1000. Begitu juga unit kecil nak kena besar, kena bahagi. Bila bahagi, kena gerak ke kiri 3 kali. Okey? Okey, itu kemahiran yang kita kena tahu. Dan lama-lama kita boleh buat secara spontan je. Kita tengok je, kita tahu. Okey. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Nyatakan dalam pecahan. Iaitu yang pertama, A ni 800 ml. Okey, sekarang ni berapa liter? Maksudnya unit kecil nak ke unit besar. Unit kecil nak kena besar. Seperti biasa, kita kena buat apa? Kena bahagi 1000. Okey, bila bahagi, kita boleh buat bentuk lazim. Tapi dalam masa yang sama, bahagi juga kita boleh buat dalam bentuk pecahan. Okey, jadi bila soalan ini dinakkan dalam pecahan, so kita buat dalam bentuk pecahan lah, iaitu 800 perkan dengan 1000. Okey, so kita buat dulu A. Okay,
800. Kita akan bahagi. So, kita bahagi 1000. Ini ayat mula-mula je lah. Bahagi. So, kita akan tukarkan perkara ni kepada bentuk pecahan. Iaitu 800 per. Ini penting. So, kita perkan dengan 1000. Bila per, inilah jawapannya. Iaitu 800 per 1000 liter. Tetapi apa yang agak lain kat sini, iaitu bila pecahan, kita kena bagi dalam bentuk termudah. Maksudnya, pecahan ini kita boleh permudahkan. Ataupun kita panggil kecilkan. So, cara dia, pertama sekali, kalau ada sifar, kita potong. So, ada potong, kita potong macam ni. Perpasangan atas bawah sekali. Kemudian ada lagi, kita potong. Kemudian ni ada, atas tak ada, kita jangan potong. Jadi, inilah yang terhasil. Iaitu 8 per 10. Kalau kita nak salin balik pun boleh. Iaitu 8 per 10. Kita pun jawab 8 per 10. Tetapi yang kita tak boleh terima jawapan ni, iaitu ini juga boleh dipermudahkan. Kalau dia 8 dengan 10, maksudnya dia ialah nombor genap kedua-dua nombor ni. Pengangka dan juga penyebut. Jadi kita akan mudahkan dengan sifir 2 lah. Setengah orang dia potong je terus. Tapi cikgu nak bagi awak nampak. So kita bahagi dengan 2. Ini juga bahagi dengan 2. Jadi kita dapat berapa? 8 ni kita tengok sifir 2 iaitu 4 kali 2. So tolak kali 4. 10 ni pula 5 kali 2. Jadi jawapan yang terhasil. Yang terakhir untuk jawapan ni iaitu 4 per 5. 4 per 5 apa? 4 per 5 liter. Itulah dia jawapan untuk soalan ni. Senang je bila kita perkan je. Seterusnya, nyatakan dalam pecahan lagi sekali, iaitu 1200 ml bersamaan berapa liter. Iaitu sama juga, unit kecil nak kena besar ke besar. Maksudnya kita kena bahagi dengan 1000. Sebenarnya soalan ni seperti soalan A tadi, yang mana kita akan tukarkan kepada bentuk pecahan. So kita tulis dulu B. Tulis dulu dalam bentuk konsep asasnya, iaitu 1200 bahagi 1000. Jadi kita tukarkan dalam bentuk pecahan, iaitu 1200 perkan dengan 1000. Kemudian kita buat apa? Kita permudahkan. Jadi kita potong dulu sifar, berpasangan. Akhirnya kita dapat berapa? Kita dapat 12 per 10. Ini adalah pecahan tak wajar. Kita boleh jadikan nombor bercampur. Tapi sebelum tu kita permudahkan dulu 12 dengan 10. Iaitu sifir 2. 2 kali berapa 12? Kita tanya 2 kali 6. Kemudian 2 kali berapa 10? 2 kali 5. Kita masih lagi dapat, iaitu pecahan tak wajarnya, iaitu 6 per 5. Maka 6 per 5 ni lah yang kita akan tukarkan kepada nombor bercampur. So cara dia ialah kita bahagikan. Jadi 6 bahagi 5 dapat 1, dapat 5, tolakkan, dapat 1. Jadi jawapannya ialah apa? Ini dia. Iaitu 1. Baki ni kita tulis 1 per 5. Itu tadi jawapannya, iaitu 1 per 5. Tetapi kita jangan lupa tentang unit, iaitu liter.
kita sambung dengan soalan seterusnya. Soalan 2C. Nyatakan jawapan dalam pecahan lagi, iaitu 3,900 ml bersamaan berapa liter. Jadi perkara yang sama, unit kecil ml nak ke liter, kena buat apa? Kena bahagi 1,000. Okey, jadi kita akan buat macam mana? Kita akan buat ayatnya, iaitu yang pertama 3,900 bahagi 1,000. Okay, ini konsep yang pertama kita kena tahu, tetapi kita boleh tukarkan kaedah. Bukan tukar, maksudnya kita jadikan dalam bentuk pecahan, iaitu 3,900 kita akan perkan dengan 1,000. So, per 1,000. Okey, ini jawapan dia, iaitu 3,900 ml per 1,000 ml dalam pecahan lah. Tetapi kita kena permudahkan dahulu, sifar kita boleh potong dan potong. Maka kita dapat jawapannya, iaitu 39 per 10 liter. Tetapi pecahan ini ialah nombor ataupun pecahan tak wajar. Jadi kita kena tukarkan kepada nombor bercampur. Iaitu kaedah dia, kita per lah. Kita tak boleh mudahkan ni, tak boleh siwir. Jadi kita boleh terus bahagikan. 39 kita akan bahagikan dengan 10. Jadi siwir 10 ni 3, 10, 20, 30. Kalau 40 dah lebih, so kita akan ambil 3. Kemudian 30, kita tolakkan dapat 9. Maka nombor bercampurnya iaitu 3, 9 per 10. Okey, kita tulis dalam bentuk nombor bercampur 3, 9 per 10 liter. Okey, ini jawapan terakhir untuk penukaran unit dalam bentuk pecahan. Okey, kita sambung. Seterusnya soalan yang ketiga. Nyatakan jawapan dalam perpuluhan. Okey, tadi soalan nombor 2 dalam pecahan. Manakala soalan yang ketiga ni pula nakkan kita tukar dalam bentuk perpuluhan. Jadi 5 ml bersamaan berapa liter? Okey, sama juga, unit kecil yang kena besar juga, iaitu kena bahagi. Okey, so bahagi berapa? Bahagi 1,000. Okey, bermaksud 5 ml kita akan bahagikan 1,000. Okey, kita akan buat 5 lah. 5 bahagi 1,000. Okey, kita boleh buat bentuk lazim 5 macam ni bahagi 1,000. Okey, tapi kaedah ni agak panjang. Jadi kita buat kaedah menukarkan titik nombor bulat ini kepada perpuluhan. Maka nombor perpuluhan nak bahagi 1,000, kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Jadi kita tukar 5 ni menjadi nombor perpuluhan, iaitu 5 perpuluhan sifar. Okey, sekarang kita boleh bahagikan dengan 1,000 dengan menggerakkan titik perpuluhan ke kiri. Berapa kali? 3 kali. Okey, so 1, 2, 3. Okey, titik perpuluhan sudah bergerak ke kiri dan ada 1, 2, 3 ruang kosong itu. Kita masukkan dengan sifar. Jadi jawapannya ialah sifar. Sini sifar, dah tu ada titik. Atau ada 1, 2 ni, kita letak 2 ni. Dan sifar, perpuluhan sifar-sifar 5 liter. Okey, itu tadi jawapan soalan nombor A, ya. Okey, kita teruskan dengan soalan B.
nyatakan dalam perpuluhan lagi. 10,080 ml bersamaan berapa liter. Jadi ml nak ke L kena bahagi 1,000. So kita tulis ayat dia dalam bentuk ayat matematik, iaitu 10,080 kita akan bahagi 1,000. Okay, ini yang pertama. Kemudian seperti soalan A tadi, kita jadikan 10,080 ini kepada nombor perpuluhan dengan letak di belakang dia titik perpuluhan dekat ujung ni. Jadi nombornya iaitu 10 sifar 8 sifar perpuluhan sifar. Jauh sangat ni. Perpuluhan sifar kita akan bahagi 1,000. Okay, bila kita dah ada dalam bentuk nombor perpuluhan, maka senanglah kita nak gerakkan titik perpuluhan ke kiri. So, gerak 1, 2 dan 3. Titik perpuluhan sudah berubah dekat ujung. Jadi, kita dapat jawapannya iaitu 10 perpuluhan sifar 8 cukup. Tak perlu tulis yang belakang ni. Liter. Okey, itu tadi soalan untuk soalan 3B. Sambung soalan 3C, masih lagi menukar jawapan dalam bentuk perpuluhan. Kali ini dalam pengasingan nombor, iaitu berapa liter dan berapa ml. Okey, dia nakkan kita jawab dalam liter lah. Okey, so liter ni memang liter lah, 26 liter. Jadi kita akan tukar 40 ml ni. Okey, kita akan tukarkan 40 ml ni berapa liter dalam perpuluhan. Okey, so ml nak ke L kena bahagi kan, bahagi 1,000. Okey. Okey, so kita buat dulu yang ni. Yang 26 liter tak perlu tukar sebab dia ialah memang dalam liter. Cuma yang kita kena tahu, yang kita kena tahu 26 liter ni bersamaan, kita tukar nombor perpuluhan, dia ialah 26 perpuluhan sifar liter. Okey, sebab kita nak tambah nanti 40 ml ni kepada perpuluhan liter nanti berapa Okey, so kita nak tukar yang ni 40 ml. Jadi 40 ml nak ke liter bahagi 1,000, jadi 40 bahagi 1,000. Bahagi 1,000. Okey, itu konsep pertama yang kita kena tahu. Dan kita akan tukarkan 40 ml ni kepada nombor perpuluhan, iaitu 40 perpuluhan sifar, dan kita akan bahagikan dengan 1,000. Kita gerakkan titik perpuluhan ke kiri sebanyak 3 kali kerana ada 3 sifar. So, gerak 1, 2 dan 3. Jadi ada 2 ruang kosong ini, kita akan masukkan sifar. Jadi kita dapat sifar perpuluhan sifar 4. Okey, yang ini tak perlu tulis belakang. Jadi kita dapat sifar perpuluhan sifar 4 liter, menukar dia. Okey, cuma kita perlu tambah dengan 26 tadi. So kita ni 26 kita dah tukarkan kepada nombor perpuluhan. Jadi kita tambah sajalah. Okey, so kita tambah 26 perpuluhan sifar liter. Kita akan tambah sifar perpuluhan sifar 4 liter. So kita boleh tambah. Sebelum tu ada nombor ruang kosong kat sini, kita akan letak sifar. Okey, sekarang kita boleh tambah. Okey, titik perpuluhan dah lurus, dah sama, so kita tambahlah. Jadi ni 4, ni sifar, ini
6, B2. Dan letak liter. Jadi kita dapat menjawab soalan C, iaitu 26.04 liter. Okay, kita seterusnya, soalan nombor 4, 6, 1/8 liter bersamaan berapa ml? Okay, tengok sini, liter kita nak tukarkan kepada ml. Jadi, liter ke ml, unit besar ke unit kecil, kita kena darab. Darab berapa? Darab 1,000. Okey, so kita tulis 6 1/8. Apa? A. Okey, ni A. Tulis 6 1/8 liter ni, kita darabkan dengan 1,000. Okay, kali ni cikgu nak share satu perkara. Bila 6 1/8 liter ni, kita nak tukar, bila kita boleh buat pengasingan ni kelas. Pengasingan maksud cikgu, kita cerakinkan. Okay, maksud cikgu ini kita cerakinkan. Jadi kita mendapat, iaitu kita mendapat apa? 6 ni darab 1000. Dan 1/8 ni pun darab 1000. Okey. Sekejap Okey. Okey, so kita asingkan macam ni dan macam ni. Okey, saya tak nak buat nombor bercampur dulu. Kita nak asingkan, iaitu macam ni cara dia. Okey, so kita buat yang pertama kat sini, 6 ni darab 1,000. Sebab kita nak tukar kepada ml kan. Dia nombor bulat ni. Jadi kita dapatlah sini 6 darab 1000, kita dapatlah 6,000. 6,000 apa? 6,000 ml. Tinggal lagi pecahan ni lah. 1/8. Kita akan darabkan dengan 1,000. Okay. So, macam mana kita buat? Kita pemudahkan 8 dengan 1,000. Ada sifir 8. Okey, maksudnya 8 kali, mana ni? 8 kali 1. 8 kali berapa? 1,000. 8 kali 125, okey. So, potong ni, tulis 125. Maka kita dapatlah 125. 125 apa? 125 ml. Kemudian kita buat apa? Kita tambah. Okey, jadi kita buat bentuk lazim sini. 6,000 ml tambah 125 ml. Kita gariskan dulu. Okay, jadi kita dapat jawapannya, iaitu 5,216 ml. Okay, ini cara satu lagi yang kita boleh buat, yang mana kita tak jadikan 6 1/8 ni kepada nombor bercampur. Okey, macam tak wajar. Okey, satu lagi cara. Okey, ni kaedah A A. Saya tak pernah tunjuk lagi kaedah ni. Saya dulu je pernah dalam pecahan juta. So kalau kita nak buat kaedah satu lagi pun boleh. Iaitu kita buat macam mana? Kita buat 6 1/8 juga. 6 1/8. Kita darabkan dengan 1,000. Okay. So, kita tukar dulu 6 1/8 ini kepada pecahan tak wajar. Iaitu kita darab dan tambah. Maksudnya 8 darab 6, 48. 48 tambah 1, kita dapat 49. Jadi kita tulis sini 49 per 8. Kita darabkan dengan 1,000. Okay, 8 dengan 1,000 ni ada sifir 8. Iaitu 8 kali 1 dan 8 kali 125. Kemudian kita darabkan 49 dengan 125. Okey, jadi okey tak apa, kita darab sini. Ada ruang
125 darab 49. Okey, 1. Okey. 5 kali 9, 45. 2 kali 9, 18. 18 tambah 4, 22. 1 kali 9, 9. 9 tambah 2, 11. Okay, kemudian, kita buat pula sifir 4. 5 kali 4, 20. 2 kali 4, 8. 8 tambah 2, 10. 1 kali 4, 4. 4 tambah 1, 5. Kemudian kita tambah. Kita dapat 5, 2, 1, 6. Okey, ini dalam ml. Okey, kalau kita perhatikan kaedah B dan A, kita tengok jawapan dia sama. Jadi, kita ada dua pilihan lah. Dua pilihan cara menjawab. Sama ada kita nak pisahkan, yang mana ini ialah nombor bercampur. Jadi, kita pisahkan 6 tu. Kalau kita padamlah 1/8 ni, sebab itulah dia jadi 6 liter bersama berapa ml. Sebab tu dia jadi 6,000. Okey. Okey, itu sebab kita buat pengasingan. Okey. Okey, ini kaedah pengasingan. Dan kalau satu lagi, kita terus jadikan pecahan ini kepada tak wajar. Nombor campur ni tak wajar. Kemudian kita dapat. So, sama juga. Okey. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 4B. Jadi, 5, 7 per 10 liter bersamaan berapa ml? Jadi, liter nak ke ml, kena darab. Okey. So, darab berapa? Darab 1,000. Okey. Kalau kita pengasingan, kita tahu 5 ni confirm 5 liter, iaitu 5,000. Okey. Okey, kita buat kaedah pengasingan lagi sekali. Sebab cikgu selalu tukarkan sebelum ni tajuk apa? Tajuk GSIM, tukarkan tak wajar biasanya. Okey, ni kita buat pengasingan lah. Okey, kita buat dulu B. 5, 7 per 10. Okey, so kita darabkan dengan 1,000. Okey, kalau kita pengasingan, yang kita buat kita asingkan 5 dengan 5 ni nombor bulat ni dengan pecahan, maka kita dapat 5 ni, sorry, kita buat satu lagi. Okay. 5 ni kita akan darabkan 1,000. 7 per 10 ni pun kita darab 1,000. So, kita boleh tulis kat sini 5 darab 1,000. Jadi, kita dapatlah 5,000. 5,000 apa? 5,000 ml. Okay, manakala 7 per 10 ni? Okay, 7 per 10 pun sama kita darab 1,000. Okay, jadi sebab dia ada sifar, kita potong. Okay, jadi 7 ni kita darabkan dengan 100, kita dapat 700. 700 apa? 700 ml. Okay, kemudian kita buat apa? Kita dah tukar dah dua-dua dalam ml. So, kita tambahkan. Okay, so kita tambahlah. 5,000 ml. Oh, tak cantik lah kat sini. Cikgu rasa cikgu tulis sebelah lah. Okay. So, kita buat sekali lagi 5,000 ml. Kita akan tambah 700 ml. Okey, sifar tambah sifar, 7, 5. So, kita dapat jawapannya 5,700 ml.
Jadi ini cuma kaedah bagaimana menukar. Tapi saya percaya setengah murid dia tengok pun dia dah tahu dah. Cara dia tengok dia punya penyebut 10 So dia dah hafal lah. Kalau dia pun 10 ni dia mesti 100. Tapi oleh kerana atas ni 7, so dia jadi 700. 700 apa? 700 ml. Kemudian 5 ni, dia asing 5 ni confirm 5,000. So, untuk soalan penukaran unit, cikgu nasihatkan kita menghafal penyebut dia. Kalau 10, 100 macam tu. Kalau 2, contohnya 1/2. Kat sini contohnya 1/2, confirm 500. Macam tu. So, setengah murid dia hafal dia. Okey. Ini cuma kaedah jalan kira saja. Okey, next. Okay, dah habis dah kelas. Ingatkan lagi. Maka dengan kita menjawab soalan B tadi, maka kita dah menjawab soalan untuk tukar unit mililiter dan liter dan sebaliknya untuk muka surat 200 bahagian cuba ini. Jadi yang baik itu daripada Allah SWT, yang tak baik itu adalah daripada kekurangan cikgu sendiri. Cikgu minta maaf andai kata ada salah dan silap. Dan jalan kira yang cikgu buat ini cuma panduan daripada cikgu sahaja. Okey, jadi kita boleh berjumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih.